Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang kita raikan, tamu-tamu kita yang berhormat Muhammad Sabu selaku Presiden Parti Amanah Nasional yang juga merupakan Ahli Parlimen Kota Raja, yang kita kasihi Setiausaha Agung Amanah Nasional yang berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli, Setiausaha Agung yang juga merupakan pengurusi Amanah Wilayah Persekutuan dan juga Ahli Parlimen Lumut, yang berhormat Saudara Sani Hamzan, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Taman Templer, juga pengurusi mobilisasi Amanah Nasional, Ketua Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Saudara Asma Alif, Kepimpinan Amanah Wilayah Persekutuan, tak lupa juga jauh main dari Kedah, kita berikan tepukan kepada beliau kerana sama-sama Kepimpinan kawasan amanah kitbangsa yang hadir, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita pada permulaan majlis ini, mengucapkan setinggi-tinggi syukur kita ke Allah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita dapat bertemu dalam program siri-siri anjuran pengurusi mobilisasi yang diberikan nama Jelajah Ceramah Isu Politik Semasa. Saya yakin bukan saja penceramah ni rindu untuk berpentas, tetapi tuan-tuan dan perempuan pun rindu juga untuk bersama dalam program-program seperti ini. Hampir, saya ingat di wilayah ni yang terakhir adalah pada bulan April 2020. Itu dah hampir setahun. Selalu duk dengar FB Live dia. FB Live ni dia tak syok orang kata kan, kerana kita tak dapat tengok mirip pimpin muka, intonasi dan melihat sendiri wajah penceramah. Jadi pada malam ini kita membuka ruang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan penceramah yang hebat, yang tidak asing lagi bagi kita. Mereka akan mengupas dan menyentuh perkembangan mutakhir politik Malaysia, dan sudah pastinya banyak yang akan dikongsi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita yang beragama Islam, ceramah kita ini betul-betul diambang bulan Ramadan. Besok kita akan memulakan sembahyang tarawih kita yang pertama. Dan Ramadan kali ini juga merupakan Ramadan yang kedua. Kita menyambutnya dalam suasana dunia dan negara dilanda oleh wabak COVID-19. Cuma kali ini, alhamdulillah, masjid telah dibuka untuk tarawih. Tazkirah boleh didengarkan. Dan saya yakin ini adalah satu kerinduan kita. Kerana pada tahun yang lalu kita hanya menyambut Ramadan bersama keluarga di rumah kita, tarawih di rumah kita, sembahyang jemaah kita di rumah kita. Raya pun. Tapi alhamdulillah, pada bulan ini yang akan bermula, insyaAllah besok, dengan tarawih kita, seharusnya kita sebagai beragama Islam menantikan ketibaan bulan yang penuh keberkatan, untuk kita mempertingkatkan ruang-ruang untuk penambahbaikan amal ibadat kita, untuk kita mencari peluang-peluang ibadah yang disediakan begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyediakan bulan Ramadan ini untuk kita, agar
bulan Ramadan kali ini adalah yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kita mencapai ketakwaan yang diingini daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini juga sinonim ataupun banyak dikaitkan dengan tiupan semangat perjuangan. Kalau kita tengok dari sirah ataupun perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam beliau membawa mesej rahmatan lil alamin itu, banyak kejayaan-kejayaan, banyak usaha-usaha dalam membawa rahmatan lil alamin itu berlaku pada bulan Ramadan. Kita juga di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, sedang berhadapan dengan suasana perjuangan. We are facing multiple frontiers of battle. Kita berhadapan dengan kepelbagaian perjuangan yang sedang kita hadapi. Tampaknya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berhadapan dengan menangani wabak COVID-19. Ini telah berterusan selama 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kita dah masuk daripada Februari, dah melampaui setahun, dan kita akan hingga ke tahun hujung ini akan mencecah 2 tahun kita berhadapan dengan COVID-19. Pemuda tadi, Ketua Pemuda menyentuh double standard itu. Biarkanlah mereka dengan perangai-perangai buruk mereka. Tetapi bagi kita, rakyat Malaysia, adalah tanggungjawab kita bersama untuk bersama-sama menangani COVID-19 ini. Dengan kita, alhamdulillah, kita tengok hari ini, dengan program ini kita mematuhi dengan secara teliti, secara tepat keperluan SOP. Dan salah satu lagi yang keperluan kita dalam menangani COVID-19 ini, apa yang kita katakan vaccination itu, ataupun vaksin yang perlu diambil. Vaksin ini sebenarnya adalah untuk kita mewujudkan yang dikatakan herd community, ataupun community kelompok itu. Ini 3 orang ni dah habis dah 2 dos ni. Kita belum lagi. Kerana dalam kita menangani wabak ini, kita kena membina satu ketahanan immunity dalam komuniti kita. Disasarkan 80%, 70-80% perlu mendapat vaksin itu untuk mewujudkan herd community ini. Supaya vaksin ini dia merebak dengan dia mencari satu host. Host ni kita lah, manusia. Tetapi kalau ramai di antara kita telah pun divaksin, kita akan mengelakkan daripada virus COVID ini mencari host-hostnya. Jadi dengan secara naturalnya mereka akan terhapus. Dan untuk tujuan itu kita perlu bagi mereka yang belum mendaftar, hari ini baru 7.6 juta yang daripada 26.7 population kita ataupun apa sasarannya, kita sasarkan 80%, which is about 18 juta. Jadi kita ada lebih 30%, sekarang ni 28%. Kita masih ada lagi dalam 70% yang belum mendaftar dalam apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang belum mendaftar, laksanakan tanggungjawab kita mendaftar supaya proses vaccination ini dapat dilakukan. Dalam proses vaccination ini ada 2 perkara yang penting. Pertamanya, keluasan ataupun keramaian itu. Population itu kena 80%. Keduanya, kecepatan. The speed of vaccination perlu dicepatkan, dan cara kita membantu itu adalah dengan kita mendaftar. Yang belum mendaftar dan yang mendaftar itu bila dipanggil untuk vaksin seperti mereka ini, pergilah
laksanakan menerima vaksin. Keduanya perjuangan kita yang lebih besar, tuan-tuan dan puan-puan, adalah wabak syaratan. Wabak syaratan ni, tuan-tuan, dah menular ke dalam negara kita, merosakkan the fabric of our pentadbiran negara. Kita lihat keberbagai kecacamabaan yang sedang berlaku, yang telah pun disebut oleh Ketua Pemuda hari ini. Saya ingin menyentuh satu saja, yang hari ini telah merosakkan asas, telah mencabul asas perlembagaan kita, asas pentadbiran negara kita, asas governance negara kita, iaitu demokrasi. Bagaimana PN telah merosakkan itu dengan menggantung parlimen, tuan-tuan dan puan-puan. Azlina, Datuk Seri Azlina Osman Said, dia merupakan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ketika beliau menulis surat kepada Speaker Datuk Seri Azhar Harun pada 17 hari bulan Februari 2021 baru ini, perkataan yang digunakan itu, kalau kita teliti, dia guna emasculate of demokrasi in Malaysia. Tak apalah Azrina tu PN tak apa, tapi kita dalam konteks cuba memahami bahasa yang digunakan. Emasculate itu apa tuan? Kalau bahasa lagi satu, castration, castrate. Castrate ni mengkasihkan. Tahu kasih bukan kasih barang. Kalau kucing dikasih, apa jadi pada dia? Kalau lelaki dikasih, apa jadi pada dia? Hilang peranan dia. Sebagai seorang lelaki, fungsi utama dia sebagai lelaki telah ditarik. Dan begitulah dengan penggantungan parlimen. Kita pun pelik juga, parlimen ni benda lain boleh jalankan, masa malam boleh jalan. Kita dengar takbir dia sebut tu pun kita rasa nak gelap je kan. Dia kata apa? Warga emas. Ni semua warga emas kan? Tadi tak kan? Warga emas, dia kata semua takut kena jangkit. Ni dah kena dah 2 kali. InsyaAllah dah ada dah immunity mereka itu. Tetapi yang sebenarnya yang kita faham itu ialah kebaculan, ketakutan mereka untuk berhadapan dengan pembangkang dalam kita mengurus tadbir negara ini. Dan kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan, kerisauan kita dengan tiada sidang parlimen itu amat merisaukan. They are given a blank check untuk meluluskan apa-apa saja perbelanjaan tanpa dibawa dan dibahas dalam parlimen. Ini perlu kita hentikan, tuan-tuan. Dan inilah perjuangan kita. Kalau tidak, sidang parlimen kalau bersidang untuk kita kembalikan mandat rakyat pada PRU 15, inilah perjuangan kita yang besar. Wabak syaratan ini perlu kita hapuskan. Tidak boleh dibiarkan ia berterusan. Kerana inilah permulaan dan telah pun berlaku kerosakan negara. Itu yang ketiga. Titiwangsa ni dia ada satu ekstra perjuangan. Saya mewakili Titiwangsa bapak Good. Titiwangsa dia, tuan-tuan dan puan-puan, daripada berapa? 30 kan? 21 yang masuk PN 26. Dan 2 daripada titiwangsa ni, salah satu daripada titiwangsa adalah pengkhianat kepada mandat rakyat yang telah diberikan kepada PH. Hari ini beliau telah pun menjadi Facebook Live ada Ratu Cantik.
Ada seorang itu bisik kat saya masa satu program di Titi Wangsa, bukan dalam house group dah jadi apa? Baby doll. Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Kita perlu di Titi Wangsa ni, tuan-tuan dan puan, menggerakkan usaha kita. Tidak memberi lagi peluang, memberi lagi muka kepada pengkhianat ahli parlimen Titi Wangsa. Tuan-tuan dan puan, kalau nak cerita Titi Wangsa ni yang berjuang ketika bersama dalam PH ni, ini ramai muka-muka dalam ni. Tuan Haji Zamri, Alif pun ada, bersama-sama mengangkat ketika itu di bawah semangat Pakatan Harapan. Saya adalah pengarah pilihan raya dan parlimen tu. Ketika itu menggerakkan usaha-usaha untuk memenangkan dia, tetapi tanpa segan silu beliau telah mengkhianati pengorbanan rakyat, kepercayaan rakyat ketika itu dalam memberikan mandat kepada Pakatan Harapan. Jadi di Titi Wangsa amanah bersedia untuk menerajui, menyahkan pengkhianat ini dan mengambil mandat itu dan mengembalikannya kepada Pakatan Harapan, insya-Allah. Kita telah memulakan gerak kerja lama sejak sebelum pengkhianatan pun kita telah bergerak, dan insya-Allah inilah komitmen kami di Amanah Titi Wangsa. Kita akan terus berjuang sehingga kita dapat menyahkan pengkhianat ini dari bumi Titi Wangsa, insya-Allah. Okey, itulah sedikit sebanyak yang ingin saya sentuh. Saya tahu penceramah-penceramah hebat ini sedang tak sabar nak naik pentas. Terima kasih kepada penganjur kerana telah menganjurkan program ini. Seperti Adik kata, ini bukanlah yang pertama, kita akan adakan secara berterusan. Jadi semoga perkongsian yang akan diadakan oleh penceramah-penceramah ini akan dapat membuka ruang untuk kita memahami dengan baik apakah sebenarnya yang sedang berlaku dalam politik tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.